Okey, kita sambung. Okey, contoh bagi A, B dan C supaya D bersamaan dengan A. Okey. Jadi tadi kita dapati supaya D bersamaan dengan A, kita perlu dapatkan A supaya setiap unsur di dalam A mesti berlaku X bukan unsur dalam B atau X unsur di dalam C. Okay, so saya tetapkan A saya sedemikian dan saya create B dan C sedemikian supaya setiap unsur di dalam A, unsur tersebut mesti tidak berada di dalam B ataupun unsur tersebut berada di dalam C. Okay, so saya dapat B dan C sedemikian. Dan bila saya semak, saya dapati benarlah D bersamaan dengan A. Okey. Okey, ada soalan ke untuk contoh ni? Susah ke nak dapatkan contoh A, B, C? Susah? Susah ke? Banyak kali cuba tak dapat? Betul ke dalam ujian hari tu? Banyak kali cuba tak dapat? Ya, betul. Sebenarnya kena, pada saya kena start dengan macam ni lah. Kena tengok takrifan B tadi. Then bagaimana kita perlu create B dan C supaya berlaku D sama dengan A. Okay, rupanya ini cara dia. Okay. Kalau buat randomly, kalau ada rezeki, dapatlah. Kalau tak lah, ambil masa. Kalau dapat macam tu. Puan dah semak soalan ni? Belum? Ini juga saya nak tahu dapat ke tak contoh. Sebab ini dapatkan contoh je kan. Alright. Okay. Seterusnya kita dah soalan ketiga. Bina sifat kebenaran bagi pernyataan P dan Q in plus R. Okay. Sifat kebenaran bagi pernyataan ini. Okay. Untuk bina sifat kebenaran, okay, key-nya adalah kita kena tahu sifat kebenaran bagi pernyataan yang melibatkan dan pernyataan yang melibatkan implikasi. Jadi kena recall balik dua sifat kebenaran ni. Okay, yang ni tak perlu. So kena recall balik dua sifat kebenaran ni. Sifat kebenaran yang melibatkan dan sifat kebenaran yang melibatkan implies. Okay, yang ini dan yang ni. Okay, yang ni dan ni kena hafal lah macam mana saya nak dapat. Okay, daripada nota kuliah. Ini saya ambil daripada nota kuliah ya. Okay, so saya ada statement P, Q dan R. Kesemuanya ada 3 statement. Okay, jadi ini adalah ini kita bina sifat kita. Okay, kita start dengan P, Q dan R dan kita pertimbangkan kesemua possibility nilai kebenaran bagi P, Q dan R. Semua ada 2 kuasa 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 row semuanya. Okey. Dapat buat 8 row ke? Siapa yang buat 8 row? Tak apa, saya nak tahu je. Siapa yang dapat 8 row? Saya nak tahu je ya. Siapa yang tak buat pun 8 row? Tak buat 8 row. Okey. Siapa yang tak buat 8 row? Saya nak tahu je. Saya tak judge. Alright. Judge yang grade nanti selepas habis semua jam 4. Okay. Alright. So kenapa kita perlu ada 8 row? Sebab kita kena pertimbangkan ke semua possibility. Sebab kita ada P, Q dan R. Semua ada 8 possibilities. Kenapa ada 8? Possibilities yang pertama adalah kesemua benar. Possibilities yang kedua adalah 2 benar, 1 palsu. Yang ketiga benar, palsu-palsu. Yang keempat benar, palsu benar. Kemudian palsu, palsu-palsu, palsu-palsu benar. Okey. Kesemua possibilities. Susunan tu yang mana dulu tak ada masalah. Okey, bagaimana kita nak susun nak buat palsu-palsu dulu pun boleh. Okey, tapi kesemuanya ada 8 possibilities. Okey, possibility yang mana dulu bergantung. Alright. Okey, so ini kesemua 8 possibilities. Okey.
Kemudian what's next? Okay, what's next? Saya lihat nilai kebenaran bagi Q implies R. Kenapa saya ambil Q implies R? Sebab kita ada Q implies R kat dalam ni. Okay, Q implies R. Okay, so untuk dapatkan nilai kebenaran bagi Q implies R, saya refer kepada yang ni. So kena ingat, ini sifat utama dia, key dia. Okay, so Q implies R ni melibatkan yang ni saja. Tak ada P tak ada P. Q implies R tak ada P. Jadi row yang pertama, benar implies benar, kita akan dapat benar. Kat sini benar implies benar, kita akan dapat benar. Okay, so saya dapat benar di sini. Row yang kedua, benar implies palsu. Benar palsu, dapat palsu. Okey, daripada sini. Boleh nampak ke yang kecil tu? Okey. Kemudian palsu implies palsu. Benar. Okey. Okey, so saya dapat. Okey, sorry. So saya dapat benar. Palsu implies benar, saya dapat benar. So palsu dan palsu kita dapat benar. Ini repeating yang atas je. Repeating yang atas je kan. So palsu benar kita dapat benar. Benar-benar dapat benar. Benar palsu kita dapat palsu. Okey, 4 je. Kemudian ada repeating 4. Kenapa? Sebab ada 2 pernyataan je, Q dan R. So possibility sebenarnya 4 untuk case Q implies R. Okey, boleh ya? Boleh ya? Kemudian barulah saya tengok P dan Q implies R. Okey, jadi saya kena lihat yang ni. Saya kena lihat table S dan T. Yang mana S saya adalah P. Okey, S saya adalah, ini adalah S. Okey. Dan T saya adalah yang ni, Q implies R. Nampak kan? So S saya adalah P dan P saya adalah Q implies R. Okay? Okay. So saya hanya lihat yang ini dan ini. Q dan R tu saya dah tak pakai. Okay. Jadi apakah peta yang ni? Benar dan yang row pertama benar dan benar, saya dapat benar. Row yang kedua benar dan palsu, saya dapat palsu. Daripada sini benar dan palsu tadi yang kat sini. Okey. Kemudian row ketiga benar dan benar, saya guna balik row yang pertama daripada jadual yang ni. So saya dapat benar. Benar dan benar, benar. Palsu dan benar, palsu. Palsu dan benar, palsu. Palsu dan benar, palsu lagi. Palsu dan palsu, palsu. Okey, so saya dapat jawapan dia. Okey. Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. So memang key-nya kena ingat yang ni ingat dua key. Ada 8 row sebab ada 3 pernyataan yang terlibat. Dan kita kena pertimbangkan kesemua possibilities, nilai kebenaran bagi P, Q dan R. Okey. Ada lagi soalan Dia kata berikan contoh-contoh P, Q dan R supaya P dan Q implies R adalah benar serta juga situasi P dan Q implies R adalah palsu. Okey. So P dan Q implies R ni boleh jadi benar ataupun palsu bergantung kepada pernyataan P, Q dan R itu. Okey. So contoh yang pertama katanya kena dapatkan apakah P, Q dan R supaya P dan Q implies R adalah benar.
Okey, untuk jadikan P dan Q plus R benar, kita ada berapa cara? 1, 2, 3 cara sahaja. Iaitu awak kena, kalau untuk cara yang pertama, ini yang pertama, kena ambil P yang benar, Q yang benar, R yang benar. Okey. Cara yang pertama, awak boleh ambil P benar, Q benar, R benar. Maka awak akan dapat P dan Q plus R benar. Cara yang kedua, yang kat sini. Awak kena ambil P benar, Q palsu, R palsu. Barulah awak akan dapat the whole statement tu benar. Cara yang ketiga, kena ambil P benar, Q palsu, R benar dan keseluruhan statement tadi adalah benar. Okey, katakan saya nak ambil yang nombor 2 Katakan saya nak ambil yang nombor 2. Okey. Jadi apakah contoh P yang saya boleh bagi? Contoh P yang saya boleh bagi. Okey, pernyataan P saya mesti benar. Berikan sebarang pernyataan P yang benar. Sorry, 3 nombor ganjil. 3 adalah nombor ganjil. Okey, jadi P ni ada benar Okey. Then kita punya Q berapa P? Q mesti palsu. Apa-apa saja. Q adalah benar, Q adalah genap pula. Pun boleh asal kita dapat palsu. Q adalah nombor genap. Sorry, maafkan saya. Alright. Genap Okey. R mesti palsu. Apa dia? R mesti palsu. Pensyarah memakai baju berwarna biru pada hari ini. Obviously palsu kan? Apa-apa saja. Apa saja. Tapi janganlah bagi contoh saya memakai baju biru hari ini. Nanti kita tak dapat nak pembarah tak dapat nak tentukan benar ke palsu. Sebab tak tahu bukan baju apa. Okay? So contoh apa-apa saja yang dapat ditentukan nilai kebenarannya palsu. Okey. Boleh buat 1 tambah 1 bersama dengan 10. Pun boleh. Sebab kita nak palsu. Ada 2 matahari di alam ini. Pun palsu, kan? Okey. Ini sebab saya ambil yang situasi yang kedua Kalau nak ambil situasi yang pertama, kena gunakan nilai kebenaran yang berkaitan Boleh faham ya? Sama juga untuk kes palsu. Untuk kes palsu bolehlah ambil yang ke akhir ke Alright. Boleh ya? Okey. So soalan nombor 4, tulis yang berikut dengan menggunakan seoptimum mungkin simbol-simbol matematik yang bersesuaian. Terdapat nombor tabii n supaya bagi setiap nombor nyata x, hasil tambah n dengan x adalah nombor tak ada sebab. Itulah ini jawapannya. Saya biasa kalau ada terdapat, saya akan guna sehinggakan. Biasa macam tu. Dalam English search that. Terdapat n di dalam n, sehinggakan untuk setiap x unsur di dalam R, berlakunya x tambah n adalah nombor bukan sebab. Bukan nombor sebab maksudnya bukan unsur di dalam Q. Right. Kemudian dia kata pada itu je. Okey. B, sahabat anda telah menafikan kenyataan. Menafikan pernyataan berikut. Bagi setiap integer y, terdapat nombor tak nisbah x dengan sifat x punca kuasa y adalah bukan sifar. Sebagai terdapat y bukan unsur di dalam z. Okey. Pernyataan asalnya sedemikian Setiap y di dalam z. Yang ini pernyataan yang ini saya tulis ke bentuk simbol sedemikian. Setiap y di dalam unsur setiap y di dalam set nombor integer. Yap. Kenapa?
Soalan A tadi. Okey. Kenapa? Kenapa ada soalan lain ke 4A ni? Sorry? Oh, nak salin. Okey. Saya rasa saya punya PC ni laptop ada masalah. Dia auto klik. Yeah. Alright. So, kenapa? Mungkin tadi, okey. Saya minta maaf. Okey. 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 Kita ada 3 pernyataan kan? P, Q dan R. Pernyataan yang kita nak, yang kita nak tentukan kan? Dia ada 3 pernyataan. Pernyataan P, Q dan R. Dan kita kena pertimbangkan kesemua nilai kebenaran bagi kesemua P, Q dan R. Okay. P ada 4 possibilities. P ada 2 possibilities. Benar palsu. Q ada 2 possibilities. Benar palsu. R ada 2 possibilities. Benar palsu. Okay. Kalau P dan Q sahaja ada 4 possibilities. Betul tak? Kalau P dan Q sahaja ada 4 possibilities je. Tapi sekarang kita ada P, Q dan R. So ada 8 possibilities. 2 bahasa 3. Dan kita ada P, Q dan R. Mungkin kita start dengan semua benar. Semua benar. Okey, so benar. Benar kita start dengan satu je benar. Satu je benar. Benar tu kat mana? Kat P ke, kat Q ke, kat R? Okey. Kemudian next 2 je benar. Okey, pertimbanglah 2 je benar nak letak kat mana. Okey. Kemudian 3 benar. Macam tu. So semua ada 3 possibilities sebab kita ada P, Q dan R. Sorry, kita ada 8 possibilities. So ada 8 row lah. Susunan dia possibilities yang mana bergantung. Terserah. Tak ada masalah. Okey, boleh ya? Okey. So yang B ni, ini adalah pernyataan tersebut dan penafiannya adalah sedemikian. Saya ambil daripada usulan 2.4.1. Penafian bagi setiap X, PX adalah terdapat X yang bukan ini ya. Okey, ini pernyataan saya. Saya nak nafikan pernyataan ni Saya nak nafikan pernyataan ini. Key saya adalah usulan 2.41. Apabila saya ada pernyataan berbentuk setiap X, PX, maka penafiannya adalah terdapat X sehinggakan PX itu tidak benar. Okay. Penafian bagi yang saya bulatkan ni, penafian bagi setiap PX adalah terdapat X bukan PX. Boleh ya? Boleh tak? Boleh ya? So, sekarang pernyataan yang saya gariskan ni, saya nak nafikan. So, setiap. So, ada setiap. Kan? Then, PX ni adalah sorry ya. Ini setiap. Okay. Pernyataan PX ni adalah ini. Okay. Boleh? So, penafiannya adalah terdapat Y sehinggakan yang ini tidak berlaku. Itu penafian bagi yang saya bulatkan tu. Boleh ya? Okey. Kemudian yang ini pula saya nak selesaikan. Penafian bagi terdapat. Penafian bagi terdapat, kemudian saya gunakan yang ini. Okey, penafian bagi terdapat Penafian bagi terdapat adalah setiap, kemudian penafian bagi pernyataan seterusnya.
Boleh faham ke? Boleh faham tak? So dekat sini saya nak nafikan terdapat. Okey, ini adalah saya punya P. Ini adalah P. Okey. So penafian bagi keseluruhan ini adalah setiap. Saya jadi setiap, so saya akan dapat yang ini. Okey, saya dapat yang ini. Nampak setiap. So ada setiap kat sini. Dan nafikan yang ini. Okey, nafikan yang tu. So bila saya nafikan tidak sama, dia akan jadi sama. Boleh ke? Ada yang boleh faham ke? Ada yang boleh faham? Okey, boleh ya? So so inilah penafiannya dan saya dapati tidak setara dengan ini. Tak sama Okey, so salahlah apa yang sahabat kita buat tu. Cara dinafikan tu tidak benar. Boleh? Ada soalan? Ada soalan ke? Ada? Alright. Okey, berikan suatu pernyataan yang benar secara remeh yang melibatkan nombor genap. Kini kena faham apa yang dimaksudkan benar secara remeh. Benar secara remeh yang B. Okey. Kita kena ada pernyataan yang berbentuk P implies Q. S implies T. Kita kena ada S implies T. Untuk menjadikan S implies T ini benar secara remeh, maafkan saya, benar secara remeh, daripada B, T mestilah sentiasa benar. Okey. Disebabkan T mestilah sentiasa benar, maka saya perkenalkan T sebagai dua alam nombor genap. S apa-apa sahaja, tak kisah. S sebarang pernyataan. Okey, jadi saya ambil T adalah dua alam nombor genap sebab T mesti sentiasa benar. Okey. Jadi pernyataan berikut, jika hari ini hujan, maka dua adalah nombor genap merupakan pernyataan yang benar secara ini. Boleh ya? Daripada B. Boleh ke? Okey, ini pun sepatutnya soalan bonus. Sepatutnya lah, tak dapat tak apa. Alright. So benar secara hampa adalah apabila S sentiasa palsu. S implies T, S sentiasa palsu. So S sentiasa palsu, saya ambil sin X lebih besar daripada 2. Saya ambil sin X lebih besar daripada 2. T sebarang pernyataan yang ada nilai kebenaran. Okey, jadi pernyataan berikut, jika sin X lebih besar daripada 2, maka hari ini hujan. Adalah pernyataan yang benar secara hampa. Alright. Boleh? Okey. Menggunakan takrif 2.5.1 untuk menunjukkan bahawa tidak mungkin wujud nombor-nombor P dan Q yang kedua-duanya adalah integer dengan sifat 21P tambah 7Q bersama dengan 2. Rakan anda telah mengambil P sama dengan 1 dan merumuskan dalam kes ini Q semestinya sama dengan negatif 19/7, iaitu Q bukan integer. Okey. Adakah anda berpuas hati dengan jalan kerja rakan anda ini? Alright. Kita nak tunjukkan tidak mungkin wujud P dan Q. Tidak mungkin wujud kedua-dua integer P dan Q sehingga kan persamaan itu benar. Okey. Dan dia kata betul lah
tidak mungkin wujud sebab kalau ambil P sama dengan 1, Q nanti bukan integer. Okey. Ini bukan pembuktian sebab dia hanya mempertimbangkan satu contoh saja. Untuk kes P sama dengan 1, kita tak akan dapat integer Q. Kita tak akan dapat Q suatu integer. Okey, tidak memenuhi, tidak membuktikan sebab bagaimana dengan P sama dengan 2, dia tak dapat buktikan. So tak complete lah pembuktian tu. Ini bukan pembuktian. Okey. Kemudian jika tidak, kalau tak puas hati, adakah anda boleh sediakan hujah yang lebih rapi dan kemas bagi menyokong ketidakadaan nombor-nombor seperti di atas? Okey, jadi kita buktikan secara percanggahan. Okey, kita buktikan secara percanggahan. Jadi kita andaikan penafian kepada pernyataan tadi palsu. Kita andaikan penafian kepada pernyataan tadi adalah benar. Okey. Jadi penafian kepada pernyataan tadi adalah wujud dua integer P dan Q sehinggakan 21P tambah 7Q bersamaan dengan 2. Okey. Kita andaikan wujud dua integer P dan Q sehinggakan 21P tambah 7Q bersama dengan 2. Ini adalah penafian kepada pernyataan yang kita nak buktikan. Betul? Betul tak? Betul ke? Okey. Kemudian apabila ini berlaku, okey, kita pemudahkan. Berlaku percanggahan kerana 2 bukanlah suatu gandaan 7. 2 bukanlah suatu gandaan 7. Okey, percanggahan berlaku, maka penafian yang kita buat di peringkat awal tadi adalah tidak benar. Okay, jadi kita pernyataan asal adalah benar. Buktikan pernyataan berikut dengan menggunakan dua kaedah yang berbeza. Okay, yang ini ada kesilapan dalam soalan. Sepatutnya 5x/8 kan? Sepatutnya 5x/8. Okey, kaedah yang pertama katakan nak buktikan secara langsung. Okay. Pernyataan ini adalah 5x tolak 8 genap, maka x genap. Okey. Nak buktikan pernyataan melibatkan P implies Q, katakan kita nak gunakan kaedah pertama adalah kaedah secara langsung. Okey, kaedah secara langsung macam biasa kita andaikan P. Andaikan P dan kita perlu dapatkan Q. Okey. So andaikan P, andaikan 5x/8 genap. Okey. Maka daripada takrifan nombor genap adalah 5x/8 bersamaan dengan 2n. Yang mana n adalah suatu integer. Okey, seterusnya diperolehi sedemikian dan kita end up dengan x bersamaan dengan 2 bersama 2 darab dengan n tambah 4 tolak 2x. Okey, daripada yang ini. Okey, kemudian didapati oleh kerana n dan x adalah integer, oleh kerana n, 4 dan x semuanya integer, maka hasil tambah berikut juga adalah integer. Maka kita dapat tulis x dalam bentuk 2 didarabkan dengan suatu integer, maka x adalah nombor genap. Okey, macam biasa kaedah secara langsung, pembuktian secara langsung. Okey. Alternatively boleh guna kaedah pembuktian kontrapositif. Okey, kaedah kontrapositif. Okey, kontrapositifnya adalah x ganjil mengimplikasikan 5x/8 ganjil. Okey. So untuk buktikan x ganjil maka 5x/8 ganjil, kita andaikan x ganjil. Okey, macam biasa andaikan x ganjil,
maka X dapat ditulis sebagai 2N tambah 1 untuk suatu integer N. Okey. Kemudian kita nak lihat 5x/8 kan? Kita nak lihat 5x/8. Jadi kita gantikan sebutan X dalam sebutan 5x/8. So dapat sedemikian. Kemudian at the end kita dapat 5x/8 bersamaan dengan 2 didapatkan dengan 5n tolak 2 ditambah dengan 1. Okey, sudah macam biasa. Oleh kerana n integer, maka 5n tolak 2 adalah integer. Okey, maka 5x/8 adalah ganjil. Okey, yang ni pun soalan ni pun agak straightforward kan. Banyak soalan contoh dalam tutorial kan macam ni kan. Okey, kaedah boleh pilih. Okey, kaedah pencanggahan. Kaedah pencanggahan 5x tolak 8 genap implies x genap. Okey. Untuk kaedah pencanggahan, kita andaikan pernyataan ini palsu. Untuk kaedah pencanggahan, kita andaikan pernyataan ini palsu. Mengandaikan pernyataan ini palsu adalah kita mengandaikan wujud suatu integer x sehinggakan 5x tolak 8 genap tetapi x palsu. X ganjil. Okey. Penafian kepada pernyataan ini adalah kaedah pencanggahan, kita nafikan pernyataan ini. Nafikan pernyataan ini adalah wujud suatu integer x yang 5x tolak 8 genap tetapi x itu ganjil. Ya? Wujud suatu integer x yang 5x tolak 8 genap tetapi x ganjil. Alright. Itu penafiannya. So okey. So 5x tolak 8 genap, x adalah integer. Secara pencanggahan kita andalkan x ganjil. X adalah integer yang ganjil Okey, sepatutnya dekat sini ada kena andaikan x integer yang 5x tolak 8 adalah genap tetapi x tu ganjil. Alright. So kita nak dapatkan sebarang pencanggahan. Okey. So apabila kita kata x itu ganjil, jadi x bersamaan dengan 2n tambah 1. Okey, kemudian dalam usaha untuk carikan sebarang pencanggahan, okay, saya cuba tulis 5x tolak 8, gantikan x dengan 2n tambah 1. Saya dapati 5x tolak 8 dapat ditulis sedemikian, yang menunjukkan 5x tolak 8 adalah suatu nombor ganjil. Maka berlaku pencanggahan kerana di peringkat awal saya andaikan 5x tolak 8 adalah genap. Okey, sebarang pencanggahan. Okey, maka andaian yang saya buat iaitu x ganjil itu tidak benar dan sepatutnya x adalah genap. Alright, boleh ya? Okey, pertimbangkan pernyataan berikut. Hasil tambah 3 nombor ganjil adalah juga nombor ganjil. Hasil tambah 3 nombor ganjil adalah juga nombor ganjil. Tulis semula pernyataan berikut dalam bentuk jika Q maka R. Okey. Q adalah A, B dan C adalah 3 nombor ganjil. Okey, R adalah A tambah B tambah C adalah nombor ganjil. Jika A, B dan C ketiga-tiganya adalah ganjil, maka hasil tambahnya mestilah ganjil. Okey, so ini adalah Q dan R. Okey, so kalau nak membuktikan secara kontrapositif, apakah pernyataan kontrapositifnya? Jika nak buktikan secara kontrapositif, apakah kontrapositifnya? Ini pernyataan asal. Kontrapositif macam biasalah, jika A tambah B tambah C adalah genap, maka bukan semua A, B dan C adalah ganjil. Okay? Penafian kepada untuk dapatkan kontrapositif, kita ada Q implies R kan?
kontrapositif ni adalah tidak R implies tidak Q. Kan? So ini adalah R, A tambah B tambah C adalah ganjil, maka penafiannya adalah A tambah B tambah C adalah genap. Kan? Okay, itu ada ini R. So ini adalah tidak R. Kan? Betul tak? Okey. Kemudian ini adalah Q dan ini adalah tidak Q. Q adalah kesemua A, B dan C nombor ganjil. Penafiannya bukan semua ganjil. Boleh jadi satu je ganjil, boleh jadi dua je ganjil, tapi tak boleh kesemua ganjil. Okey? Itu adalah penafian kepada Q. Bukan semua A, B dan C ganjil. Boleh jadi tak ada satu pun ganjil. Okay, tapi tak boleh semuanya ganjil. Alright. So that's it. Itu pernyataan kontrapositif. Kalau pencanggahan, apa dia? Kalau pencanggahan, terdapat 3 nombor A, B dan C yang kesemuanya ganjil, tetapi hasil tambahnya genap. Itu pencanggahan. Okay, terdapat 3 nombor A, B dan C yang kesemuanya ganjil, tetapi bila kita buat hasil tambah akan dapat nombor genap. Ini pernyataan pencanggahan. Okay, iaitu penafian kepada pernyataan ini. Penafian kepada yang ini. Penafian kepada yang ini saya dapat yang ini. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada ya? Ada soalan? Okey, seterusnya buktikan pernyataan tersebut mengikut kaedah pilihan anda. Okey, kaedah pembuktian secara terus adalah kaedah yang paling mudahlah untuk soalan ni. Kaedah pembuktian secara terus. Okey, andaikan Q tadi A, B dan C adalah ganjil dan kita nak buktikan A tambah B tambah C ganjil. Okay, macam biasalah ya. So A, B dan C sedemikian, kemudian kita buat A tambah B tambah C, kita dapat ganjil. Okey. Ini agak straightforward macam contoh-contoh soalan sebelum ni. Okey. Kaedah kontrapositif agak sukar nak buat. Pencanggahan bukan sukar tapi akan dapat macam terus saja. So untuk soalan ni lagi senang kalau buat pembuktian secara terus saja. Ya. Ganjil. Sepatutnya ganjil. Okey, terima kasih. Alright. Boleh ya? So, tak payahlah cuba kaedah lain. Secara terus lebih straightforward. Ini pun ada satu contoh soalan sama kan? Punca kuasa 3 adalah nombor tak nisbah. Mesti guna pencanggahan. Sebab kalau nak tunjukkan kita tak akan jumpa A dan B, sehingga kan punca kuasa 3 tak sama dengan A per B, susah. So guna kaedah pencanggahan. Okey. Tunjukkan punca kuasa 3 adalah nombor tak nisbah. Okey. Andaikan punca kuasa 3 adalah nombor nisbah. Okey, secara pencanggahan kita nafikan pernyataan yang kita nak buktikan. Pernyataan yang kita nak buktikan adalah punca kuasa 3 adalah nombor tak nisbah. Jadi penafiannya adalah punca kuasa 3 adalah nombor nisbah. Okey. Apa takrifan nombor nisbah? Nombor nisbah bermaksud nombor tersebut dapat ditulis sebagai P implies P bahagi Q. Yang mana P dan Q adalah suatu integer. Okey. Jadi kita andaikan punca kuasa 3 adalah A per B, yang A per B adalah pecahan terkecil. Pecahan terkecil boleh faham pecahan terkecil?
Maksud kita dah tak ada faktor sepunya. Tak dapat nak permudahkan dah. Punca kuasa 3 bersamaan dengan A per B, yang A dan B ini ada dalam bentuk pecahan terkecil, iaitu tidak mempunyai faktor sepunya. Boleh ya? Alright. So kuasa 2 di kedua belah kiri dan kanan. So kita dapat 3 bersamaan dengan A kuasa 2 bahagi B kuasa 2. Okey. Kemudian kita permudahkan lagi, kita dapat 3 B kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2. Okey. Ini bermaksud A kuasa 2 adalah gandaan 3. A kuasa 2 adalah gandaan 3. Okey. Apabila A kuasa 2 adalah gandaan 3, ada teori menyatakan A juga adalah gandaan 3. Okey, ada teori yang menyatakan A juga adalah gandaan 3. Maka kita dapat tulis A sebagai A bersamaan dengan 3N. Okey, maka kita dapat tulis A adalah 3N. Okey. Slide ni nanti akan dikongsikan. Okey. Kemudian saya ganti A bersamaan dengan 3N ke dalam yang ini. So saya dapat 3B kuasa 2 bersamaan dengan 3 darab 3N kuasa 2. Okey. Kemudian saya selesaikan 3, mudahkan 3. So saya dapat B kuasa 2 sama dengan 3N kuasa 2, iaitu B kuasa 2 juga adalah gandaan 3. B kuasa 2 juga adalah gandaan 3. Maka ada teori yang menyatakan B juga adalah gandaan 3. Okay, B juga adalah gandaan 3. Maka B bersamaan dengan Okey. Tadi kita dapat A adalah gandaan 3, B juga adalah gandaan 3 kan? Okey. Ini bermaksud A dan B mempunyai faktor sepunya, iaitu 3. A dan B mempunyai faktor sepunya, iaitu 3. Okay, oleh kerana A dan B mempunyai faktor sepunya, iaitu 3, maka A dan B, A per B bukanlah dalam bentuk pecahan termudah, bukan dalam bentuk pecahan terkecil. Maksudnya kita boleh permudahkan lagi pecahan A per B ni. Okey. Disebabkan oleh A dan B mempunyai gandaan 3. Alright, so ini adalah suatu apa dia? Pencanggahan. Maka berlaku pencanggahan. Sebab tadi kita andaikan A per B adalah pecahan terkecil. Alright, jadi andaian awal yang menyatakan punca kuasa 3 adalah nombor bukan nisbah, itu adalah tidak benar. Maka sepatutnya punca kuasa 3 adalah nombor nisbah. Jadi 15 minit. Soalan nombor 10. Ada yang dapat selesaikan? Ada yang dapat selesaikan? Fikir soalan ni memang fikir. Ada tak wakil yang dapat selesaikan? So okay, kalau ada 3 langkah tu kan, asas aruhan, langkah kedua apa? Hipotesis. Langkah ketiga ada jalannya, ada markah kat situ. Kan kau Farah? Ada markah kat situ. Nampak boleh faham apa dia kaedah aruhan. Okay. Alright, so ini adalah pernyataan PN yang kita hendak buktikan. Ini adalah pernyataan PN yang hendak kita buktikan. Dan untuk buktikan PN menggunakan kaedah aruhan, diberi satu hint. Hint boleh guna hasil tambah ni. Hint adalah boleh guna hasil tambah ni. Jadi untuk penerangan ini, saya lihat pembayang dulu. Saya mulakan dengan pembayang dulu, baru saya pergi kepada pernyataan PN. Okay. So pembayang ni sedemikian. Okay, kita kena study pembayang ni dulu, teliti pembayang ni dulu. Hasil tambah
I daripada 1 ke N. Hasil tambah bagi sebutan A tambah I tolak 1D. Di mana A dan B itu sebarang nombor. A dan B sebarang nombor. Okey. So okey, hasil tambah daripada 1 ke D 1 ke D. So ini adalah sebutan pertama apabila I bersamaan dengan 1. Kan? Bila I bersamaan dengan 1, saya dapat A. Betul tak? Kan dapat 1 kan? Dapat A. Okey. Kemudian untuk I sama dengan 2, okey, saya dapat A tambah D. Okey. Untuk I sama dengan 3, saya dapat yang ni. Gantikan I dengan 3. Okey. Ya. Yeah. So kita tambah sehingga N. So ini adalah I bersamaan dengan N. Okey. Okey. Kita tambah sehingga N. So dapat sedemikian. Kemudian okey, kenapa ada K ni? Okey, sepatutnya N N. Okey, N. Kita ada berapa sebutan A kat situ? 1, 2, 3. Ada N sebutan bagi A kan? Ada N sebutan bagi A, sebab tu kita ada NA. Ada N sebutan bagi A. Kemudian yang tinggal adalah okey, D tambah 2D tambah 3D tambah sehingga N tolak 1D. Okay, so dapat yang ni. Okey. Okey. Ini sepatutnya N. Alright. So okey. Yang ini semua ada D. So saya faktorkan D. Faktorkan D, so dapat macam tu. KA tambah D darabkan dengan 1 tambah 2 tambah dot sehingga N tolak 1 bersama dengan sedemikian. Okey. So cuba lihat, inilah yang akan kita guna nanti kat sini. Okey, kemudian saya permudahkan lagi, saya dapat 1 tambah 2 tambah sehingga N tolak 1 adalah N darab N tolak 1 per 2. Okey, so yang ni dengan kat sini bawa ke sebelah sini. Saya permudahkan, dapat sebutan sedemikian. Okey, cuba buat. Kemudian saya tandakan persamaan yang K ni sebagai 2 star. Sebab saya nak guna sekejap lagi. Saya tanda sebagai 2 star sebab sekejap lagi kita akan guna. Okay. Kemudian kita buat kaedah aruhan macam biasa. Okay. Sekarang ni saya baru saja teliti yang ni saja. Kita nak tengok hint saja. Nak study hint tu. Baru kita nak mula buat kaedah aruhan. Okay. Kaedah aruhan mesti pertama kena kenali apakah sebutan PN. Ingat sebutan PN kita kan? Sebutan PN kita. Kemudian mesti ada asas aruhan. Okay, ada markah kat sini ada asas aruhan. Itu kita nak tunjukkan P1 benar. Adakah P1 benar? Okey, dan kita dapati P1 nya adalah sebutan sebelah kiri 1 kuasa 2. Boleh N sama dengan 1. Kan? So 1 kuasa 2. Sebutan sebelah kanan adalah 1 kuasa 3. Okay, so dapat 1 kuasa 2 sama 1 kuasa 3, iaitu 1 bersama 1. Maka P1 obviously benar. Okay. Okay, kemudian macam biasa hipotesis aruhan, kita andaikan PK benar. Andaikan PK benar, iaitu 1 tambah 2 tambah sehingga K kuasa 2 kan
bersama dengan 1 kuasa 3 tambah 2 kuasa 3 tambah sehingga K kuasa 3. Ini saya tandakan sebagai star 1 sebab kita akan guna dalam langkah aruhan. Tanda sebagai star 1. Okey, dalam langkah aruhan sekejap lagi saya akan guna star 2 dan star 1. Star 2 saya dapat daripada hint tadi, membayang. Okey. Kemudian dalam langkah aruhan, ini yang saya nak buktikan. Dan ini yang saya nak buktikan. Betul tak? Kan? Dalam langkah 3, dalam langkah aruhan, ini yang saya nak buktikan. Okay, so apa yang saya buat adalah saya lihat apakah sebutan sebelah kiri dan saya lihat apakah sebutan sebelah kanan dan saya cuba dapatkan agar mereka sama. Saya cuba tunjukkan sebutan sebelah kiri dan sebutan sebelah kanan sama. Boleh ya? Okey. So, sebutan sebelah kiri yang ini 1 tambah 2 tambah sehingga K tambah 1 kuasa 2. Okey. Daripada 2 star, ni 2 star dekat sini. Yang tadi tu daripada hint kan ada 1 tambah 2 tambah K tambah 1 kan? So saya guna kat sini dengan gantikan N bersamaan dengan K tambah 2. Saya gantikan N ni dengan K tambah 2. Boleh ke? Boleh ke? Saya gantikan dengan N tu dengan K tambah 2. So saya dapatlah 1 tambah 2 tambah K tambah 1. Boleh? Maka saya perolehi sedemikian. Okey. Saya nak dapatkan sebutan sebelah kiri ni. Okey. Abaikan dulu kuasa 2. Abaikan dulu kuasa 2. 1 tambah 2 tambah sehingga K tambah 1 adalah K tambah 2 darabkan dengan K tambah 1 per 2. Daripada 2 star dengan gantikan N sama dengan K tambah 2. Boleh ya? Boleh tak? Boleh ya? Tak? Ya, ini nampak tak yang double star ni? Kecil tulisannya. Pernyataan ni kan 1 tambah 2 tambah sehingga N tolak 1. Kan? Saya nak 1 tambah 2 tambah sehingga K tambah 1. Okay, so saya gantilah N ni dengan K tambah 2. Kan? Saya gantikan N dengan K tambah 2. So saya dapatlah 1 tambah 2 tambah sehingga K tambah 1 sama dengan N ni gantikan dengan K tambah 2. So dapat Okey. So saya dapat yang ini. Yang ini tanpa kuasa 2. So untuk kuasa 2 saya kuasa 2 kan je lah. Kan? So kita dapat sebutan sebelah kiri. Okey, dapat sebutan sebelah kiri, kemudian saya dapat pula sebutan sebelah kanan. Okey. Okey, sebutan sebelah kanan pula. Okey, sebutan sebelah kanan adalah sekejap ya. Okey, ini sebutan sebelah kanan adalah 1 kuasa 3 tambah 2 kuasa 3 tambah K kuasa 3 tambah K 1 kuasa 3. Okey. Daripada star, okey, daripada star yang ini bersamaan dengan yang ini. Okey, daripada star yang saya petakkan tu sama. Daripada kita recall balik star. Ini star. Ini star Okey. 1 tambah 2 tambah K kuasa 2 bersama dengan 1 kuasa 3 tambah 2 kuasa 3 tambah K kuasa 3. Okey, so dapat sedemikian. Okey, daripada star. Kemudian okey, yang ini di apa macam ni? K kuasa 3 kan? Okey. Bear in mind, apa yang kita nak buat ini adalah kita nak tunjukkan sebelah kanan ni sama dengan sebelah kiri. Buatlah apa-apa calculation asalkan kita nak dapat sebelah kanan ni sama dengan sebelah kiri. Dan saya dapat sedemikian. Kemudian okey. Kemudian 1 tambah 2 tambah sehingga K ni
Saya nak guna ini lagi sekali. Okey. Saya gunakan itu lagi sekali. Iaitu saya gantikan N dengan K tambah 1. Okey, saya gantikan N ini dengan K tambah 1. So saya dapat yang ini, saya dapat yang ini. Boleh ya? Itu step dia. Boleh ya? Okey. Kemudian teruskan at the end kita dapat sama dengan sebutan sebelah kiri. So yang kat sini ni kita cuba sendiri Okey, ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah yang skip di situ. Calculation biasa saja. At the end kita akan dapat sebelah kanan ni sama dengan kiri. Boleh ya? Boleh ke? Boleh ya? Ada soalan? Okey. Dan oleh kerana sebutan sebelah kiri sama dengan sebutan sebelah kanan, maka langkah aruhan kita dalam langkah aruhan PK tambah 1 juga terbukti benar dengan menggunakan PK dan guna pembayang tadi. Maka sebutan PN, penyataan PN adalah benar secara aruhan. Boleh dibuktikan secara aruhan. Ada soalan, ini soalan 10 kan? Alright, boleh ya? Ada 3 minit lagi. Nampaknya kita diskusi sampai sini. Ini yang nombor 11. Okay, bonus tu. Boleh snap dulu kalau sempat saya snap ataupun nanti saya share sebab dah lagi 2 minit. Okay, so setakat itu sahaja ya. Slide akan dikongsikan, tiada rakaman. Slide akan dikongsikan. Okay semua.